Ahli Parlimen ditegur jaga kelakuan. Noktakan segera isu DNAA. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhaj Nasami, Berita Parlimen. Jaga kelakuan dan jangan jadikan suasana persidangan Dewan Rakyat seperti di Pasar Borong. Itu teguran timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Ramli Mohamed Noor susulan drama Pertikaman Lidah melibatkan beberapa ahli parlimen. Teguran itu setelah beberapa ahli parlimen bangun untuk membangkitkan peraturan mesyuarat berhubung perkara yang dibangkitkan Wakil Kota Baru pada sesi perbahasan usul kajian seperpenggal rancangan Malaysia ke-12. Saya nak dengar, kalau Yang Berhormat juga jadi macam Pasar Borong, fakta tak dapat direkod dan penjelasan tak dapat saya dengar, saya pohon kerjasama hold your horse. Dengan izin ya. Kekecohan akibat pertikaman lidah tercetus selepas beberapa wakil kerajaan bangun mencelah dan meminta penjelasan berhubung kenyataan ahli Parlimen Kota Baru yang mempersoalkan penggunaan helikopter oleh Perdana Menteri. Wakil Sungai Petani turut membangkitkan peraturan mesyuarat 36/6 mengenai seorang ahli Dewan tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas ahli lain. Timbalan Speaker kemudian membuat ketetapan supaya ahli Parlimen yang tidak berpuas hati kemukakan usul supaya perkara itu boleh dinilai oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Yang lain sila diam kejap. Sebagaimana saya nasihatkan juga Bayan Baru, banyak perkara yang telah direfer adalah benda di luar Dewan. Kalau di-utter, dibentangkan directly, evidence wise, boleh kita buat keputusan. Please usulkan sebagaimana Bayan Baru telah nyatakan. Isu berkaitan keputusan melepas tanpa membebaskan DNAA, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi perlu segera dinoktakan di Parlimen. Tegas Wakil Pasir Gudang ini bagi mengelak sistem perundangan dan pentadbiran negara terus menerima kritikan. Sekaligus menzahirkan pelan integriti berdasarkan nilai murni kerajaan madani yang dihasratkan dalam kajian separuh penggal RM ke-12. Dan saya merasakan peguam negara perlu memikul tanggungjawab ini dan amat sesuai Select Komiti Jawatan Kuasa Hak Asasi dan Institusi Reform akan memanggil peguam negara yang lepas dan yang sedang ini untuk mendapat penjelasan. Mesti datang. Selasa lalu, Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen Hak Asasi Manusia, Pilihan Raya dan Reformasi Institusi mengeluarkan kenyataan untuk memanggil Peguam Negara Datuk Ahmad Teriruddin Mohamed Saleh. Malak bekas Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun turut dipanggil untuk memberi penjelasan lanjut berkaitan isu berkenaan. Kerjasama dengan mana-mana pengeluar beras utama dunia mesti dilakukan serta-merta bagi mengurangkan harga beras import. Langkah ini sekaligus mengimbangi semula harga beras tempatan. Cadangan disuarakan ahli Parlimen Jelebu, Datuk Seri Jalaluddin Alias, termasuk tindakan tegas perlu dikenakan terhadap individu yang menyeleweng dan menyeludup makanan asas itu. Ini harus menjadi satu benchmark ataupun satu perkara yang mesti diuruskan oleh kementerian supaya pengeksportan beras ini mestilah melalui satu garis panduan yang mana bekalan di dalam negara mesti cukup dahulu kemudian baru kita ekspor keluar. Saya nak mencadangkan kepada kerajaan bahawa kekurangan jumlah ekspor, kita harus mengurangkan jumlah ekspor beras tempatan sehingga stok beras tempatan di pasaran kembali stabil, Datuk Yang di-Pertua. Penguatkuasaan yang
tindakan lebih tegas kepada individu yang cuba mengambil kesempatan untuk menyeleweng dan menyeludup beras tempatan ke luar negara harus dilipat gandakan. Saya percaya kepada enforcement dengan izin kepada penguasaan yang mana itu akan memberikan kebaikan kepada rakyat dan juga masyarakat. Sementara itu, Wakil Beluran turut membangkitkan isu yang sama agar kementerian berkaitan menyiasat punca kekurangan beras putih tempatan di pasaran ketika ini. Kementerian harus siasat why, kenapa kita tidak dapat memperoleh beras putih tempatan di pasaran tempatan. Adakah ini disebabkan oleh manipulasi untuk mengaut keuntungan? Ataupun ada pihak kilang yang enggan untuk memproses padi tempatan ini untuk dijual sebagai beras tempatan kerana memproses beras daripada luar lebih menguntungkan. Jadi kerajaan harus tidak dalam sindrom penafian, tetapi melihat dan menyiasat perkara ini agar rakyat Malaysia dapat membeli beras pada harga RM2.60, iaitu beras yang disubsidikan oleh kerajaan dengan menguntungkan 1.8 bilion ringgit setahun dalam pelbagai bentuk subsidi. Mempelbagaikan insentif penghasilan makan ruji kepada negeri yang sanggup mewartakan tanahnya untuk industri makanan berskala besar. Itu cadangan Wakil Padang Besar bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara, seterusnya kurangkan kebergantungan terhadap makanan import. Pasca COVID-19 menyaksikan seluruh dunia sedang berusaha untuk memulihkan industri keterjaminan makanan yang mana banyak negara cuba menghentikan ekspor mereka untuk memastikan negara mereka memiliki makanan yang cukup. Kita juga perlu berusaha ke arah menjadi kuasa pengeluar dan bukan hanya mengharapkan import daripada negara luar semata-mata. Dalam sesi perbahasan usul kajian separuh pegal RM ke-12 pagi tadi, Wakil Kelang V. Ganapati Rao turut menyentuh mengenai projek tebatan banjir di Selangor. Saya dalam pada ini saya ingin beritahu beliau mencadangkan projek berkaitan dilakukan segera agar tragedi banjir besar yang berlaku pada 2021 tidak berulang. Terima kasih kerana diberi peluang untuk perkara yang paling mendesak di kawasan seperti Kelang adalah tebatan banjir, projek tebatan banjir telah diumumkan sehingga 22 bilion dalam RMK12 dan lebih 1 bilion akan dikaskan kepada kawasan di negeri Selangor. Saya Datuk Seri Tan Sri pada tahun 2021 banjir besar yang berlaku di Selangor menyebabkan lebih 20,000 nyawa telah melayang. Bilion dolar telah hilang. Tapi kita masih lagi membuat kajian dan sebagainya, projek masih lagi dibincangkan. Saya tak nampak projek persekutuan sebarang pergerakan berlaku di kawasan daerah Kelang. Selain daripada projek kecil-kecil, hanya pasang pam, pembersihan longkang, tapi sebenarnya projek besar yang telah dinyatakan, tiada sebarang kerja sedang dilakukan. Kami apabila hujan, kami kena bersedia. Ramai yang menyatakan, adakah kita perlu berpindah ataupun perlu bersediaan? Adakah PAM telah jalan? Perkara ini menyebabkan ramai di rakyat di daerah Kelang gusar. Dan juga perlu diingatkan di sini, saya percaya JPS yang bertanggungjawab sebagai badan agensi perlu dipantau. Adakah projek-projek yang telah dinyatakan itu telah dilakukan bukan saja dengan tata cara yang berlaku, bagaimana plan yang telah dinyatakan. Adakah saiz projek itu memang betul atau berbaloi dengan kewangan yang telah mereka minta. Ordinan Buruh Sarawak diharap dapat dipindah dengan segera bagi tujuan melaras hak pekerja di Sarawak. Wakil Stampin Chong Jinjen berkata pindahan itu termasuk penambahan cuti bersalin daripada 60 kepada 98 hari dan pengurangan waktu kerja mingguan daripada 48 kepada 45 jam. Pekerja di negeri itu juga berhak mendapat perlindungan dan hak sama rata seperti di Semenanjung. Sarawak Labour Ordinance merupakan satu undang-undang persekutuan. Oleh itu harus dipindah di Parlimen. Tetapi
Perkara berkenaan pekerja adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, iaitu satu otonomi Sarawak. Kerajaan perlu seimbang dalam membuat perancangan pembangunan di kawasan bandar dan luar bandar. Ini bagi memastikan tiada kawasan terpinggir, terutama di negeri yang dikategorikan sebagai miskin. Menurut Ahli Parlimen Sempurna, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, perubahan itu tidak hanya dari segi infrastruktur, malah melibatkan aspek sosial. Dalam kita ingin melaksanakan rancangan review ke-12 ini, iaitu pembasmian kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Rancangan ke-12 hendaklah sekurang-kurangnya perlu merangkumi aspek-aspek. Pertama, untuk mencapai kecemerlangan yang lebih besar untuk semua insan. Ya. To achieve the greater goods for all people. Keduanya mengekalkan cara hidup yang demokratik dan bertoleransi. Mewujudkan masyarakat yang adil di mana kekayaan negara dikongsi bersama. Memastikan dalam mengejar pembangunan ekonomi, kita tidak mengabaikan pembangunan yang lestari, alam sekitar, ekologi bagi jangka masa yang panjang. Penglibatan subkontraktor bagi mengendali projek kerajaan perlu dihadkan bagi menjamin pelaksanaan lebih cekap. Dalam masa sama memberi keutamaan kepada kontraktor tempatan yang lebih pakar dan berkemahiran mengenai lokaliti setempat. Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sam Agong berkata, ketidakcekapan subkontraktor juga mengakibatkan kelewatan pelaksanaan projek sehingga perlu ditender semula. Untuk mengatasi masalah ini, saya mengesorkan kepada kerajaan agar penglibatan subkontraktor dihadkan untuk mengendalikan sesebuah projek dan harus melibatkan kontraktor tempatan yang lebih mengetahui keadaan setempat, termasuk kos bahan binaan, pengangkutan dan perhubungan awam yang diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan projek awam atau kerjaan di sesuatu lokasi berjalan dengan baik dan lancar. Beliau turut mencadangkan projek yang diluluskan kerajaan terdahulu diteruskan kerajaan perpaduan. Ini termasuk cadangan pembinaan projek Sabah Sarawak Link Road. Masalah klinik daif terus dibangkitkan dalam sesi perbahasan Dewan Rakyat. Ahli Parlimen Kudat Datuk Verdan Bahanda meminta kerajaan segera menaik taraf fasiliti kesihatan yang daif di kawasan Kudat agar jurang perkhidmatan kesihatan negara dapat dipertingkatkan khususnya di luar bandar. Masalah klinik-klinik kesihatan yang sangat daif di kawasan saya bukan lagi rahsia dengan sangat perlu untuk dinaik taraf dengan segera. Masalah hospital, Pitas dan Kudat sangat banyak terutama kekurangan pakar dan kelengkapan perubatan. Dalam pada itu, Wakil Kota Maredu, Datuk Vetron Bahanda berharap isu mendesak termasuk pembinaan klinik kesihatan di kawasannya diambil tindakan segera. Daripada 9 klinik kesihatan di Kota Maredu, 8 daripadanya disahkan tidak selamat digunakan. Jarak antara klinik kesihatan Langkun dan juga Sungai Bagandai adalah 60 km daripada pusat kesihatan Langkun. Begitu juga dengan Takibang, 50 km daripada pusat kesihatan ataupun klinik Langkun. Saya memohon klinik ini sebab rakyat yang mendesak, keperluan yang rakyat yang amat mendesak. Justru beliau berharap Kementerian Kesihatan mengkaji keperluan menaik taraf prasarana kesihatan di kawasan itu. Ekonomi rakyat. Usaha mewujudkan sekolah bimbingan jalinan kasih agar diperluas agar pendidikan kanak-kanak yang tiada pengenalan diri terbela sekaligus menjamin tiada isu keciciran pendidikan dalam kalangan mereka. Perkara tersebut disuarakan oleh Ahli Parlimen Lubuk Antu, Roy Angau Gingkoi. Saya juga menerima baik inisiatif sekolah bimbingan jalinan kasih yang dihaskan untuk kanak-kanak warga negara yang terpinggir dan tiada dokumen pengenalan diri. Saya memohon agar konsep sekolah ini dapat diperluaskan di kawasan sepadan Sarawak Indonesia seperti di Lubuk Antu
di mana terdapat banyak kanak-kanak berhadapan kesukaran untuk meneruskan pendidikan mereka berikutan masalah dokumen pengenalan diri walaupun mereka dan ibu bapa mereka dilahirkan di Malaysia. Konsep sekolah berkaitan dibina dengan menumpukan kepada kriteria kanak-kanak tanpa dokumen, tiada warga negara dan juga golongan rentan. Baik, tumpuan kepada industri pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGV dalam KSP Rancangan Malaysia ke-12 berupaya lonjakan ekonomi negara. Bagi mencapai matlamat itu, Wakil Gopeng mencadangkan agar ekosistem industri berkenaan distruktur semula. Fokus mesti terarah kepada usaha memperkasa peranan agensi berkaitan. Buat masa ini, terdapat banyak agensi di bawah ekosistem tersebut dengan pelbagai kementerian dan GLC termasuk KKD, MOSTI, MOF, KUSKOP, MITI, KSM dan pelbagai GLC yang mengawal selia dalam isu pembangunan sektor ini. Maka adalah wajar untuk kerajaan menyusun semula peranan dan mengelakkan kerja-kerja in silo. Bantuan maksimum juga perlu diberi kepada pemain industri dalam fasa pendanaan, inkubasi, pembinaan kapasiti, pengkomersialan dan membina hubungan rangkaian terutama di ASEAN. Cadangan mewujudkan undang-undang baharu mengenai pemberian peruntukan khas kepada semua ahli parlimen termasuk di blok perbankan amat dialu-alukan. Wakil Julau Datuk Larry Sun mahu ia dijadikan sumber undang-undang yang absah dan bukan lagi hanya dilaksana melalui perjanjian keyakinan dan pembekalan CSA semata-mata. Saya mencadangkan ini di dalam Akta Perkhidmatan Parlimen. Hendaklah dimasukkan satu perkara khusus dengan kewajipan untuk menyediakan dan memberi peruntukan yang adil dan saksama kepada semua ahli parlimen tanpa mengikut parti. Perbezaan ideologi politik yang menafikan pemberian peruntukan khas terbabit seharusnya diketepikan demi memastikan kebajikan rakyat di kawasan masing-masing terus dibela. Saya percaya dulu bila orang yang jadi pembangkang yang sekarang hari ini jadi menteri ataupun blok kerajaan, dulu mereka sama meminta untuk peruntukan kawasan. Kenapa sekarang hari ini kita tak sokong ini idea? Peruntukan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak perlu dipertingkat dalam usaha memacu kemajuan di kedua-dua negeri berkenaan sekaligus merapatkan jurang antara negeri di Malaysia. Wakil Ranau berharap Sabah dan Sarawak menerima 31% daripada 90 bilion ringgit yang bakal dibelanja setiap tahun dari 2023 hingga 2025 menerusi Rancangan Malaysia ke-12. Berapakah yang akan diperoleh oleh Sabah dan Sarawak daripada nilai 90 bilion ini? Adakah hanya sekitar 5 bilion atau 6 bilion setahun? Saja seperti mana tahun-tahun sebelumnya. Jika sekitar 5 hingga 6 bilion saja yang Sabah akan peroleh, maka saya melihat bahawa jurang perbezaan pembangunan antara wilayah akan tetap membengkak besar, lebih besar setiap tahun. Acap kali kita mendengar Sabah ketinggalan serba-serbi, miskin, tidak sesuai untuk pembelajaran anak-anak semenanjung di Sabah dan pelbagai lagi keluh kesah berkaitan prasarana pembangunan penduduk Sabah, Sarawak yang dikatakan dayak, ketinggalan atau mundur. Belum terlambat rasanya kerajaan persekutuan yang ada mengubah mindset dalam agian peruntukan yang lebih adil kepada Sabah dan Sarawak. Wakil Baram turut bersetuju isu jurang pembangunan antara negeri-negeri harus menjadi fokus. Langkah segera yang mesti dilaksana adalah menubuhkan unit khas di setiap kementerian berkaitan bagi menyelesaikan masalah berkenaan secepat mungkin.
baik dia Kementerian Luar Bandar ataupun kementerian-kementerian yang berkenaan dengan sekolah daif, yang berkenaan dengan klinik usang, jaringan internet, jalan raya ini mempunyai satu unit yang khas di kementerian masing-masing untuk menentukan supaya semua masalah ataupun cabaran yang berkenaan dengan jurang pembangunan ini diselesaikan dengan segera ini. Saya percaya ini akan mengelakkan kita daripada mengatakan ini dan itu berkenaan dengan satu dengan lain. Kita akan menjadi satu masyarakat yang besar seperti yang kita idam-idamkan ini. Penggunaan teknologi terkini dalam pengawalan sempadan negara harus segera diperluas. Ini penting bagi membantu anggota keselamatan melaksanakan tugas berkaitan dengan lebih berkesan. Satu perkara yang perlu diambil perhatian ialah pengawasan di sempadan. Adakah cukup hanya dengan pemantauan secara berjalan kaki? Tak kala dunia yang semakin canggih, pengawasan menggunakan teknologi yang hebat amatlah diperlukan. Syarikat berkaitan kerajaan GLC seharusnya tidak hanya berorientasikan keuntungan semata-mata, sebaliknya perlu menjadi peneraju peluang pelaburan lebih inovatif. Ahli Parlimen Bakri Tan Hong Pin, ia penting agar lebih banyak industri baru dan mapan dapat diwujudkan. GLC bukan semata-mata sebagai penjual tanah. Mereka sepatutnya membantu kerajaan untuk memikirkan strategi untuk mencipta peluang pekerjaan, menyokong transformasi industri dan memperluas pasaran bagi mengoptimalkan hasil negara. GLC juga tidak boleh dianggap satu entiti perniagaan biasa, tetapi rakan strategik mengorak langkah transformasi ekonomi ke tahap lebih tinggi. Dalam fasa itu, boleh turut meminta kerajaan berkongsi maklumat mengenai rolling plan RMK dengan wakil rakyat di kawasan parlimen terlibat secara berfasa. Ia membolehkan mereka memantau dengan lebih efisien projek-projek terbabit agar selaras dengan prinsip ketelusan dan accountability. Perdana Menteri menerima kunjungan hormat Timbalan Speaker Dewan Perwakilan Rakyat Filipina, Gloria Macapagal Arroyo di Parlimen. Ketibaan Arroyo disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said. Pertemuan berlangsung 30 minit itu membincangkan pelbagai perkara termasuk isu semasa, antaranya mengenai pemansuhan hukuman mati mandatori. Malah Filipina menzahirkan rasa kagum terhadap kerajaan perpaduan yang mengambil langkah segera dalam menguatkuasakan Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023, Akta 846. Mereka kagum dengan kejayaan Malaysia, mereka kagum dengan percepatan perubahan dasar dibuat dan semuanya kerana Yang Amat Berhormat melihat ini sebagai satu perkara yang perlu diubah dan Kerajaan Perpaduan Madani telah berjaya melakukan. Sebelum ni kerajaan sebelum ni banyak bercakap, berbincang tapi dia tak dapat melaksanakan. Tapi alhamdulillah lah kita dapat melaksanakan sebagai satu komitmen kita kepada rakyat. April lalu, Dewan Rakyat meluluskan rang Undang-Undang Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023. Parlimen belia bakal dijadikan program inkubator bagi melahirkan barisan kepimpinan generasi muda berketerampilan. Untuk itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menyatakan ia akan melalui proses pengundian ahli perwakilan Parlimen belia yang bakal dirombak secara besar-besaran. Menyedari kepentingan anak muda sebagai pemegang obor pembangunan negara. Saya sebagai rakyat yang kasih kepada Malaysia bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan dan Parlimen Malaysia telah mengambil inisiatif menganjurkan program-program pembangunan anak muda untuk melahirkan barisan kepimpinan muda yang berwibawa. Malah Kementerian Belia Sukan telah pun bersetuju untuk menyerahkan program Parlimen Belia kepada Parlimen Malaysia.
Menurutnya, generasi muda sebagai pewaris negara harus giat memainkan peranan aktif dalam menyuntik semangat perpaduan dan kenegaraan agar sentiasa segar mencipta kejayaan negara. Beliau berucap pada majlis sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama-sama Ahli Dewan Negara dan Ahli Dewan Rakyat di Dewan Bankuet Parlimen. Perkembangan projek pembinaan kapal peronda generasi kedua LCS bawah Kementerian Pertahanan MINDEF. Pengurusi Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC, Datuk Mas Ermiyanti Samsudin berkata, laporan kemajuan projek itu bagi tempoh Oktober 2022 hingga Mei 2023 telah dimuktamad. Ia dijadual dibentang pada minggu pertama mesyuarat ketiga Parlimen yang bermula 9 Oktober ini. PAC Parlimen ke-15 akan mendapatkan taklimat setiap 3 bulan daripada MINDEF berhubung kemajuan kapal LCS. Berhubung itu, PAC akan memanggil Kementerian Pertahanan pada 3 Oktober 2023 bagi mendapatkan penjelasan berkenaan dengan kemajuan projek pembinaan LCS bagi bulan Jun 2023 sehingga Ogos 2023. Sebelum ini, PAC telah pun mendengar perkembangan berhubung projek LCS bagi tempoh Oktober 2022 hingga Mei 2023 pada 10 hari bulan Jun 2023. Ini pula berhubung projek tukar tanah di bawah MINDEF. PAC gesa kerajaan percepat proses menyiasat laporan Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan Kerajaan JKSTU-PKK mengenai perkara berkenaan. Keperluan itu bagi membolehkan ia diteliti semula. Ia memandangkan kerajaan telah rugi lebih RM500 juta selain kedudukan strategik pertahanan terjejas. Selepas laporan JKSTU-PKK tukar tanah ini dinyaklasifikasikan, PAC akan memulakan prosiding mengenainya. Ia bagi membolehkan rakyat tahu perkara sebenar. PAC terus memanggil 2 bekas pengurusi Felkra iaitu Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman dan Datuk Seri Bong Mokhtaruddin pada Isnin depan. Ia bagi mendapatkan penjelasan dan keterangan berhubung isu Felkra Berhad yang dilapor dalam laporan kedua Audit Negara 2021 Seri 2 Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan. Pada Khamis depan pula akan berlangsung prosiding keempat berhubung pengurusan wabak COVID-19, vaksin luput tempoh hayat, peralatan ventilator tidak dapat diguna dan lebihan PPE. Bekas Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. V. Kasyong dan bekas Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Datuk Seri Dr. Chen Chow Min akan dipanggil memberikan penjelasan. Prosiding Tabung Pembangunan Sumber Manusia Berhad HRDF pula akan dimulakan pada minggu kedua mesyuarat ketiga Parlimen bulan depan. Baik, paparan itu mengakhiri berita Parlimen. Saya Moha Cindasami, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selamat malam dan jumpa lagi.